بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة وقرابة والتابع التابعين وصديقنا وشهداء وأولياء وأسفياء وأتقياء وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا صاحب الكتاب الشيخ حسن مشات رضي الله تعالى عنه وأصوله وفروعه وحواشيه نسبه ودينه شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من العلماء الآملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, insyaAllah pagi ini kita akan mendiskusikan kitab yang telah pun diterjemahkan oleh Institut Imam Ahmad Ibn Idris radhiyallahu taala anhu, ini pengurusikan oleh Datuk Syekh Haji Muhammad bin Kamaluddin. Yang kitab ini bertajuk Ramadan di Halaman Sunnah. Ramadan di Halaman Sunnah ini adalah terjemahan ataupun merupakan kitab yang dihimpunkan hadis-hadis daripada Is'aful Ahli Iman biwadha'ifu syahri Ramadan. Kita Arab dia. Is'aful Ahli Iman biwadha'if syahri Ramadan, yang merupakan karangan Al-Qadhi Al-Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashat Al-Makki radhiyallahu taala anhu. Syekh Hasan Mashat, kalau tuan-tuan boleh rujuk, merupakan Syekhul Masyayikh lah, syekh kepada syekh-syekh kita kan. Ulama-ulama besar kita kalau mengaji di Mekah pasti akan menerima curahan ilmu daripada beliau kan, pasti akan mengaji dengan beliau di Masjidil Haram di Mekah Mukarramah kan. Jadi kalau ulama tanah Melayu ni yang terkenal dengan salasilah ilmu ataupun sandaran ilmu sanad dengan Syekh Hasan Mashat ni, antaranya adalah Tuan Guru Haji Abdullah Sijang Kodison, yang merupakan anak murid pada pengarang ni, iaitu Syekh Hasan Mashat radhiyallahu taala anhu. Ulama besar Mekah. Kalau kita mengaji hadis, tuan-tuan pasti ada nama dia, perawi, orang yang menyandarkan hadis, jadi musnid. Ulama-ulama besar Mekah akan meriwayatkan hadis daripada beliau. Antaranya Sayyid Muhammad ibni Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ulama hadis yang kini masih ada lagi di Mesir, Syekh Mahmud Said Mamduh radhiyallahu taala anhu. Syekh Mahmud Said Mamduh pun mengaji dengan beliau. Kalau dulu di Jempol ada Tuan Guru Haji Azra'i kan, Tuan Guru Haji Azra'i almarhum pun mengaji dengan beliau. Kita Tuan Guru Haji Abdullah Sijang Kodison mengaji dengan beliau. Semua anak-anak murid beliau merupakan tokoh-tokoh ulama. Syekh Hasan Mashat ni, ini bukan calang-calang ulama lah untuk kita sebut, kerana beliau Syekh Hasan Mashat Al-Makki radhiyallahu taala. Al-Makki, Makki maknanya ulama Mekah. Ulama Mekah yang perlu kita tahu, kerana beliau merupakan Syekhul Masyayikh kan. Syekhul Masyayikh. Mashat maknanya keluarga daripada Fes, daripada Morocco. Itu Mashat, satu nama kabilah. Satu nama keluarga yang datang daripada Morocco.
yang sampai kepada keturunan apa Abdul Manaf. Keturunan Abdul Manaf ni maknanya moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai pada moyang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi merupakan ulama besar lah. Kan? Baik. Jadi insya-Allah kita akan membahaskan, membedahkan kitab ini, memandangkan kita tak lama lagi nak masuk pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni maksud kalau Allah Ta'ala izinkan kita masuk, insya-Allah. Dan itu doa Nabi SAW, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ada orang tak sampai, mungkin malam ni kita pun padam, besok ko, lusa ko, kita tak tahu. Tapi kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa Nabi SAW, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kalaulah diizinkan Tuhan, insya-Allah masuk pada bulan Ramadan, maka kita perlu buat persiapan daripada sekarang. Sepatutnya ia persiapan yang dibuat oleh para ulama adalah persiapan 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan ni telah pun buat satu persiapan besar. Kita 3 hari masuk Ramadan tak siap-siap ni. Kan? Ini masalah. Tuan-tuan, kan? Kerana itu walaupun bulan Ramadan bulan yang biasa bagi kita agaknya, tapi ia bulan yang luar biasa bagi hati-hati orang yang beriman kepada Allah Taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Para aulia, mereka menganggap Ramadan ni sebagai bulan futuh. Kan? Bulan hauliyah sufiyah. Makna bulan sufi, bulan ahli tasawuf. Tuan-tuan, bulan tarbiyah. Kan? Bulan yang Allah Taala tutup segala pintu dosa. Tapi nak baik dosa, memang itu raya kita ni, tuan-tuan. Minta maaf cakap syaitan dibelenggu, neraka tutup. Tuan-tuan, syaitan diikat. Kan? Allah Ta'ala mengganda-gandakan amalan. Buat sikit pahala pahala seumur hidup. Pahala bertahun-tahun. Ini Ramadan. Kita nak tak berdosa, nak tak maksiat. Ada masalah apa itu? Makna syaitan yang besar lah diri kita sendiri. Syaitan yang terbesar kita sendirilah. Kalau nak juga maksiat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala pelihara bulan Ramadan tu. Memelihara bulan Ramadan. Kan? Orang yang tak pernah, orang yang tidak pernah pergi semayang ke surau lah contoh kan. Sebab malu. Lepas malu jemaah. Kalau semayang bulan Ramadan, orang seramai-ramai berduyun datang. Kan? Mana tak kurang sikit rasa malu tu kalau nak pergi. Sebab ramai pergi. Tak nak ke pergi? Memang masalah. Memang masalah. Tuan-tuan, tanda hati kita tu memang dah jadi batu. Tuan-tuan, kan? Allah SWT dah tak ada setan. Syaitan dibelenggu. Syaitan diikat. Kemudian kita buat yang maksiat pada bulan Ramadan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu telah menjauhkan kita daripada rahmat Ramadan pada ketika itu. Tak ada keampunan dekat kita. Kan? Kita jauh dengan Tuhan. Kan? Itu maksud dia. Jadi bulan Ramadan ni sebenarnya bulan yang penuh dengan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita siap sedialah. Kalau setakat macam hari ni hari Sabtu, Ahad dah mula mantai, dah orang buka lemang, kita pun sama macam biasa ya. Tuan-tuan, kerjakan makan lemang apa semua, lepas tu masuk Ramadan, buka, puasa, sahur semua macam biasa, tarawih, balik. Tak ada apa-apa. Hanya setakat berpuasa semata-mata, tuan-tuan, rugilah kita. Kadang kita tahu, kita mengaji. Contoh macam kitab ni dikeluarkan. Kenapa ulama mengeluarkan? Bukan satu kitab ni dikeluarkan sebelum Ramadan, tuan-tuan. Banyak. Menampuh-nampuh kitab. Boleh. Tuan-tuan, nak kita ungkaikan, nak kita bahaskan, nak kita diskusikan, boleh. Tak ada masalah. Tuan-tuan, banyak fadilat-fadilat dia. Macam malam tadi misalnya, Fawaidus Siyam. Kita bahaskan di Surabaya, tuan-tuan. Bahaskan di Surabaya, Imam Izzuddin Abdus Salam. Ulama ratus tahun dengan untuk mengarang kitab. Tuan-tuan, berkaitan tentang faedah-faedah puasa. Kan? Bercerita tentang hukum hakam dalam tu.
Itu kita kena faham. Tuan ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka surat 8 boleh. Kan? Muka surat 8 boleh, tuan-tuan. Kan? Itu berkaitan dalil. Dalil kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan, di dalam Quran lah. Kan? Dalam Quran. Boleh tengok surah Baqarah tu, kan? Muka surat 183, 184, 180 muka surat. Ayat 183, ayat 184, 185, 186, 187. Tuan ya. Ayat Al-Quran berkaitan tentang kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Kan? Ini surah Baqarah, tuan-tuan boleh baca. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, kan? Kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana difardukan mereka-mereka sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayatnya ayat perintah. Ayat perintah. Surah 18 ya. Kan? Ayat perintah. Kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Kan? Ayat ni turun pada bulan Syaban. Tuan-tuan. Sebelum hijrah Nabi SAW. Tuan. Kan? Kefarduan berpuasa. Tahun depan itu diriwayatkan Nabi SAW hijrah dan Nabi memulakan puasa. Ada riwayat mengatakan bahawa tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah. Difardukan berpuasa. Puasa buat kali pertama Nabi SAW tersebut berlaku perang. Perang pertama kita pada puasa pertama. Nama perang Badar. Perang Badar. Bayangkan tu. Dah lah baru dapat puasa. Tiba-tiba dapat juga perang. Rasulullah berperang pada bulan puasa. Dan kebanyakan perang Nabi bulan Ramadan. Perang-perang Nabi SAW, ghuzwah Nabi SAW, kebanyakan berlaku pada bulan Ramadan. Kebanyakan berlaku pada bulan Ramadan. Berperang. Tahu angkit pedang naik unta, naik kuda. Kan? Kita apa yang kita perang kan? Lalap, lalap. Pedah kita, tuan-tuan. Kan? Apa perang kita? Setakat sahur, makan, itu pun tergalak kita tolan. Lepas tu buka, kita makan, macam kat kita tolan, naik macam ni. Kemudian datang ke surau, solat isyak, tarawih. Tuan-tuan, balik tarawih, tadaruslah sikit. Tuan-tuan, itu pun dah senang hati benar lah. Dah banyaklah amalan kita. Konon ni dalam tu. Itu rasa sedangkan Nabi berperang bulan puasa. Tuan-tuan. Ni macam panih benar lah konon ni. Oh ya, bertarik betul panih. Tuan-tuan, Nabi SAW berperang tengah panih. Bulan Ramadan. Tuan-tuan. Bulan Ramadan. Fathul Makkah. Pembukaan kota Mekah, nak menakluk kota Mekah. Bulan Ramadan, jangan lupa. Tuan-tuan, surah-surah bulan Ramadan tu. Kan? Kata terbaca pula kitab ni sekarang. Panjang cerita tuan-tuan. Muka surat 22. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Dibina Islam atas 5 benda. Ini hadis masyhur. Penyaksian bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitullah dan puasa pada bulan Ramadan. Kan? Daripada Abi Muhammad Talhah bin Ubaidillah At-Taimi radhiyallahu taala anhu. Saya tak adalah nak membaca awal sampai habis kitab ni dah. Tuan-tuan boleh baca. Cuma saya akan ambil tajuk-tajuk utama lah. Kan? Kan kau tak sompek tuan-tuan. Kan? Gastrik pula tuan-tuan kat sini bagi ni sekarang. Kan? Jadi saya ambil, saya baca tajuk-tajuk penting supaya kita ambil maklum tentang kelebihan dan perkara-perkara sunat pada bulan Ramadan ni. Dia penting tu. Kita nak ambil benda sunat tu. Kan? Okey.
Daripada Abi Muhammad Talhah bin Ubaidillah At-Taimi radhiyallahu taala anhu berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa'irur ra'si nasma'u dawiyya sauti wa la nafqahu ma yaqulu hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wa lailah faqala hal alayya ghairuha faqala la ilaha illa anta tawwa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فضرب الرجل وهو يقول الذي أكرمك لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan kusut masai rambutnya. Kami dapat mendengar dengung suaranya, tapi kami tak faham apa yang diperkatakan sehinggalah dia berada hampir dengan Rasulullah SAW. Dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah bersabda 5 kali solat sehari semalam. Laki itu bertanya, adakah ke atas saya wajib yang lain? Rasulullah bersabda, tak ada melainkan kamu melakukan yang sunat. Kemudian Rasulullah bersabda, puasa bulan Ramadan. Laki itu bertanya, ada lagi tak kewajipan yang lain? Rasulullah bersabda, tak ada melainkan kamu melakukan yang sunat. Talhah berkata kepada Rasulullah menyebut kepadanya kewajipan zakat. Laki itu bertanya lagi, adakah ke atas saya kewajipan lain? Sabda Nabi SAW, tak ada melainkan kamu melakukan yang sunat. Kemudian laki itu pun meninggalkan Rasulullah, demi Tuhan yang memuliakan kamu, tidaklah saya akan menambah dari kewajipan ini ataupun saya mengurangkannya. Rasulullah SAW berkata, berjayalah jika dia benar. Penetapan bulan Ramadan, muka surat 25. Kan? Ini satu lagi berkaitan dengan penetapan bulan Ramadan. Kan? Macam hari kita tengok bulan hari Ahad, betul tak? Kan? Aku tak perhati, pergi sendiri Teluk Kemang tu, pergi tengok sendiri. Tuan-tuan, kaedah menetap bulan Ramadan. Kan? Okey. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Apabila kalian melihat anak bulan, maka hendaklah kalian berpuasa. Sekiranya tidak kelihatan, maka hendaklah kalian mengiranya. Makna hisap. Kan, cukupkan 30. Kan, 30 hari bulan tu. Cukupkan. Kan? Dalam riwayat Muslim radhiyallahu taala anhu, fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu 30. Sekiranya tak kelihatan kepada kamu anak bulan Ramadan, maka hendaklah kalian mengira Syaban 30 hari. Kan? Ucapan apabila melihat anak bulan. Ini doa. Muka surat 28. Kan? Kalau kita tengok kalau hari Ahad tu petang tu, ialah kita tak nampak anak bulan. Anak bulan tu kan senang tengok, tuan-tuan. Dia bukan macam tengok bulan tu. Tak. Kan? Dia kena cukup umur dia, cukup tempoh dia, dan cukup dia punya degree dia. Kan? Tempoh anak bulan tu keluar. Halus ya, tuan-tuan. Kan? Sama ada kalau kita di Teluk Kemang tu, kalau kita tengok, tuan-tuan, kan, anak bulan tersebut kena tengok gunakan bantuan teropong tu lah. Kan? Sama ada dia berada di kanan ke, di kiri ke, di atas ke, kena tengok betul-betul. Tapi alhamdulillah lah, dengan teknologi sekarang ni kita dapat kenal pasti. Kan? Dapat kenal pasti. Dah tahu dah. Kerana kita tiap-tiap bulan mencerap anak bulan. Tiap-tiap bulan. Bukan nak puasa, nak raya, yuk. Tak. Kan? Kita dapat tengok anak bulan ni, tiap-tiap bulan kita mencerap. Antara kawasan yang paling cantik ataupun paling barakah ataupun paling dapat tengok anak bulan ni di Teluk Kemang, Port Dickson ni. Kan? Kerana kurangnya pencemaran yang lain. Pencemaran cahaya lah, pencemaran asap lah, yang menyebabkan tak dapat tengok, tuan-tuan. Kan? Jadi andai katalah kita pergi, ada doa dia, ada kaedah dia, untuk kita membaca pada ketika tersebut. Daripada Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza ra'al hilal, bila Nabi tengok anak bulan, qala, Nabi SAW bersabda, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah
Ya Allah, terbitkanlah ia ke atas kami dengan keberkatan, keimanan kepada Allah Ta'ala, kesejahteraan dan penyerahan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Kan? Tengok doa dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbuna wa rabbukallah. Kan? Allah Taala, ya Allah, datanglah ia ke atas kami dengan keamanan dan keimanan, dengan kesejahteraan dan penyerahan serta taufik sebagaimana yang disukai dan diridai oleh Allah Taala. Allah Taala Tuhan kami dan kami juga, dan juga kamu adalah Allah Subhanahu wa Taala. Kan? Ambillah doa ni, baca petang tu. Boleh baca walaupun tak tengok. Kan? Ambil barakah baca dah tahu tanda kan tuan-tuan. Daripada tak buat apa petang Ahad tu. Kau nak pergi ke jalan jam pula. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana aziz bih. Kan? Wa siyamu junnah fa idza kana yamu saumi ahadikum fala yarfus wala yadhhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladhi nafsu Muhammadin bi yadillah khulufu fam sha'im atyabu innallahi min rihil misk. Lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Ni tuan-tuan. Ini sebuah hadis kudusi. Sebuah hadis kudusi yang kalamullah, datang daripada Allah Taala, kan, sampai pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis kudusi ni tuan-tuan, ya, dia hadis Nabi, dia bukan Quran, tapi dia kalamullah. Itu nama dia hadis kudusi. Kan? Dia kalamullah. Direct terus dengan Rasulullah SAW tanpa perantaraan Jibril alaihi salam. Kalau dengan perantaraan Sayyidina Jibril, maka ia merupakan Al-Quran, kalamullah yang datang pada Sayyidina Jibril melalui Sayyidina Jibril kepada Rasulullah SAW. Itu Al-Quran. Adapun kalamullah direct dengan Nabi SAW, maka ia adalah hadis kursi. Ini hadis kursi, kalamullah ni. Kerana itu disebut Allah Ta'ala berfirman. Tapi kalau cari dalam Quran tak jumpa ni dah. Kan? Cari dalam Quran tak jumpa, tapi cari dalam kitab hadis tak jumpa. Ia merupakan kalamullah yang bersifat hadis kudusi. Kalam kudusi, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibih. Kan? Semua amalan anak Adam baginya melainkan puasa. Maksudnya semua amalan anak Adam ni, dalam satu riwayat yang lain menyebut wa kullu Adam lahu hasanatun bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Kan? Semua amalan anak Adam ni semuanya ada diberi ganjaran. Daripada 10 sampai 700 ganjaran. Kan? Diberi oleh Allah Ta'ala. Setiap kita sembahyang subuh, baik sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat, wirid sikit, kan? Kita bertakbir sikit, berlafaz tasbih sikit. Tuan-tuan, saya nak bagi satu amalan lah sebenarnya, sembahyang lepas sembahyang sunat subuh ni tuan-tuan. Kau nak ambil lah, tak nak ambil tak apalah. Tapi saya nak beri, tuan-tuan. Kan? Amalan yang Nabi baca lepas daripada sembahyang sunat subuh. Tuan-tuan. Yang amalan ni bila baca, insya-Allah kita mati dalam keadaan yang mudah. Husnul khatimah. Satu. Yang kedua, amalan ni bila kita baca, tuan-tuan, kan? Kat dalam liang lahat besok, kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Yang pertama, amalan tersebut kita baca lepas daripada sembahyang sunat subuh. Tuan-tuan, habis Assalamualaikum warahmatullahi, baca amalan ni tuan-tuan. Kan? Baca. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Saya nanti hantarkan dekat Tuan Haji Azib
Tu Haji Azib sebarlah dekat grup surau. Kau nak ambil lah. Kan? Saya jazahan lah. Kan amalan ni tuan-tuan. Kan? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Bacalah. Sampailah orang qomat ataupun baca sebanyak 44 kali ataupun 40 kali baca. Tuan-tuan. Kan? Allahumma barik li fil mauti. Ya Allah berkatilah aku ketika mana aku nak mati. Kan? Aku terasa dah banyak amalan kita tak nak baca, tak payahlah. Ya, ni rasa kalau kita amalan kita ni kurang. Daripada lepas main subuh tu kita mengacau-ngacau orang, tuan-tuan, bercakap-cakap tentu arah berbonor kita cakap, elok baca wirid ni, elok baca zikir ni. Allahumma barik li fil mauti. Ya Allah berkatilah aku ketika mana aku nak mati. Bantu aku ketika aku nak mati. Tuan-tuan, kita tak tahu mati kita keadaan macam mana. Tuan-tuan, kita minta kepada Allah Ta'ala mati kita, Allah Ta'ala bantu kita. Tuan-tuan, tak nak sakaratul maut. Tuan-tuan, teruk azab nak mati ni. Sakit tu, sakit ni, sakit tu. Kok dapat sonang. Keluar tu dalam keadaan sonang. Roh ni keluar dalam keadaan sonang. Allahumma barik li fil mauti. Ya Allah berkati aku ketika mana aku nak mati. Wa fima ba'dal mauti. Dan selepas daripada aku mati. Kan? 3 keadaan. Pertama, liang lahat. Yang kedua, semasa dalam lahat tersebut. Tunggu nak kiamat. Tuan-tuan. Dan yang ketiga, ketika mana kita dekat yaumul mahsyar. Ketika mana di padang mahsyar besok. Ketika mana kita akan dihisap besok. Minta Allah Ta'ala pemudahkan urusan kita. Semasa mati. Semasa di lahat. Semasa di mahsyar, semasa di hari perhitungan. Waktu duduk dekat atas mizan besok. Atas timbangan tu besok. Doa lepas main subuh. Baca tuan-tuan. Ada amalan duja'ah. Nama dia duja'ah. Nama weh. Amalan duja'ah Nabi buat. Maknanya Nabi baring menghadap kiblat ketika mana lepas main sunat subuh. Sementara menunggu solat subuh. Iqamah. Sunat sebenarnya. Kan terbaring nak semua kat surau ni kan. Pelik lah nampak tuan-tuan. Jadi bacalah malam tu yang Nabi baca tu ketika baring tu baca. Kalau buat kat rumah, kalau tak apa, kalau buat kat hotel kita musafir mana kau, buat malam tu baring, ambil sunnah tu. Menghadap kiblat, lambung kanan, baring. Nabi buat. Tuan-tuan, banyak sunnah Nabi yang kita tinggal kan. Tuan-tuan, tapi tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Ma la yadriku kullu la yadriku kullu. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Ambil doa tu, nanti saya hantarkan dia punya apa doa tulisan terjemahan dia. Baca tuan-tuan amalan tu. Habis sembahyang tu, ontok baca. Ni bulan Ramadan ni. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Tuhan sebut Ramadan ni untuk aku dan aku sendiri akan bayar berapa banyak aku nak beri. Ada orang puasa tapi tak dapat apa-apa. Kan? Puasa tapi satu pahala pun tak dapat. Kan? Bab puasa ni tak ada dalam kota pahala Tuhan sebut tadi dah. Wa kulli adama lahu wa kulli adama lahu hasanatun bi asyri amsalha ila sabati mi'atin dhifin. Daripada 10 sampai 700 ni bab puasa kota tu tak ikut, skema tu tak ada. Bab puasa fa innahu li wa ana ajzibih kata Allah Taala. Sesungguhnya puasa tersebut untuk aku dan aku sendiri akan beri apa banyak aku nak beri. Faham tuan? Ini kita dah ada amalan dah. Dah diberi. Macam ni buku ni tuan-tuan. Balik ni hadam betul-betul. Tuan-tuan, apa doa-doa dia, apa amalan-amalan dia. Tuan-tuan, kan? Hadam betul-betul. Kita bukan buat apa pun. Saya nak tanya tuan-tuan berapa orang bulan puasa ni? Tak ada pun. Kan? Tuan-tuan bukan buat apa pun. Kau berkabun pun bukan pagi sampai petang. Tuan-tuan, balik beramal. Tu yang masuk dah tak ada. Boleh jamin ke? Kita dah masuk. Tak ada esei yang terasa muda daripada tuan-tuan ni pun. Tak tahu dah bila dah. Terasa dah. Sekejap betul dah. Dah beruban pun ada sikit uban dah. Tuan-tuan lagi lah. Beruban sepenuh-penuh Tuan-tuan. Saya dah rasa. Dah tua dah. Kan? Dah tak ada masuk. Kan? Anggap macam tu. Wasiyamu junnah. Kan? Puasa itu adalah benteng kita. Puasa tu adalah benteng kita. Fala yarfus wala yashab. Kan?
Maka bila hari kamu puasa, janganlah kamu berkata keji atau yashab. Jangan kamu bergaduh. Kalau orang ajak bergaduh, untuk je. Pasal parking bergaduh. Pasal tokan hon sikit bergaduh. Jangan. Kan? Nah, okey. Wala yarfus wala yashab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Kut ada orang ajak bertengkar, cakap inni shaim. Aku puasa dan puasa ni. Kan? Jangan cakap mulut dia puasa, kaki tangan tak puasa ni dah. Sabar. Kan? Mulut doreh pun. Nah, kita ni tuan-tuan. Kan? Ini shaim, kat ni Nabi puasan. Nabi puasan. Kalau orang ajak gaduh bertelagah ke korban, aku puasa. Aku puasa. Untuk tuan-tuan. Kan? Walladhi nafsu Muhammadin biyadillah khulufu fammi shaim atyabu innallah mirrihil mis. Demi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Demi Allah Subhanahu wa taala, mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bauan kasturi. Itu maksud kan? Bukan secara zahir. Ni kau zahir ni tak apa-apa bau sekarang. Secara ruhi dia, Allah Taala suka bau mulut orang puasa ni. Dosa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam kan dia menghadap Tuhan, nak jumpa Tuhan, kan? Wa'adna Musa 40 lailah. Kami telah pun melengkapkan pertemuan kami. Buat perjanjian dengan Nabi Musa alaihi salam 40 malam, asal 30 tambah 10 fatmamnaha bi ashrin. Kemudian tambah 10, jadilah 40 malam, asal 30. Sebab malam ke-30 tu Nabi Musa dia gosok gigi. Turun Jibril, apa mula pula kau gosok gigi kau wahai Musa? Sedangkan kau berpuasa dah elok dah, mengapa kau hilangkan bauan wangi kau? Kerana itu makruh gosok gigi puasa. Sebab apa? Kita menghilangkan bauan wangi dalam mulut kita. Sebab naik. Dan malaikat bersama orang puasa tu. Tuan. Kemudian tak jadi Musa menghadap Tuhan dah. Sebab kan dia gosok gigi. Dia bersiwak, tambah 10 hari lagi, jadilah 40 hari. Jadilah 10 Zulhijjah. Asalnya 1 Zulkaidah sampai 30 Zulkaidah, tambah lagi 10. Jadilah 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah lah wa kallamallahu Musa taklima. Kan? Allah Taala berkata-kata, Musa alaihissalam berkata-kata dengan Allah Taala di Bukit Tursina. Peristiwa Bukit Tursina tu 10 Zulhijjah berlaku. Kita 10 Zulhijjah moleh lembu raya haji. Tuan-tuan, raya haji, kan? Peristiwa dia. Ada peristiwa 10 Zulhijjah tu, bukan peristiwa kat Nabi Ibrahim alaihissalam semata-mata, berlaku juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan, kan? Lis-saimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa ni 2 kegembiraan Tuhan beri. 2 kegembiraan Allah Subhanahu wa taala berikan. Iza aftara fariha. Pertama sekali ketika mana kita beriftar. Ketika mana kita berbuka puasa, Allah Taala beri kegembiraan tersebut. Buka puasa ni tuan-tuan, Allah Taala buka segala pintu langit. Doalah ketika mana nak berbuka tu. Faham tuan-tuan? Nak berbuka tu, waktu tempoh nak berbuka puasa tu, itu pasal waktu tu tuan-tuan, tak payahlah kita sibuk-sibuk tuan-tuan berbalik berbazar Ramadan, la ilaha illallah. Time tu lah baru nak panis lauk, time tu lah baru nak masak lauk. Tak payah beriun lah tuan-tuan. Waktu tu doa. Waktu tu. Kan? Tu pasal kita amalan orang tua kita, sebelum berbuka baik tahlil tu. Betul tak? Kalau surau baik macam tu. So, kalau ada majlis buka, sebelum berbuka puasa baik tahlil tu. Baik tahlil tu, zikir ramai-ramai. Waktu tu doa mustajab. Waktu tu doa mustajab waktu tu. Kan? Jangan lupa. Wa idza laqiya rabbah fariha bisaumih. Yang kedua, ketika mana menghadap Allah Subhanahu wa taala pada malam dia. Kan? Iaitu malam tu kita sembahyang isyak, sembahyang sunat tarawih, kita tadarrus, kita berqiyamul lail. Tuan-tuan, qiyamul lail ni saya nak beritahu, jangan mula 10 akhir Ramadan. Mulakan daripada sekarang qiyamul lail ni. Kan? Tak nak masuk 10 Ramadan barulah kita bersungguh-sungguh. Tak, mulakan sekarang. Tuan-tuan, mulakan daripada sekarang qiyamul lail ni, tahajud ni. Kemudian masuk Ramadan, banyakkan lagi, gandakan lagi.
Tuan-tuan, kalau 2 rakaat kita buat 4 rakaat. Kalau 4 buat 6. Kalau 6 buat 8, 10, 2 boleh buat lagi. Gandakan lagi tuan-tuan. Kan? Okey. Dan tak habis pula lah kitab ni sekarang. 39 kelebihan berpuasa Ramadan di Mekah Al-Mukarramah. Kau dapat joki tuan-tuan. Kan? Manalah tahu tiba-tiba dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka syahrul ramadhan bi Makkah fa shama wa qama minhu ma tayassara kataballahu lahu 100,000 syahrul ramadhan fi ma siwah wa kataba lahu bi kulli yawmin atqa raqabatin wa bi kulli lailatin atqa raqabatin wa kulli yawmin humlan farasin fi sabilillah wa fi kulli yawmin hasanah wa fi kulli lailatin hasanah. Woi, besar pahala tuan-tuan. Kan? Niatlah dapat mengerjakan umrah pada bulan Ramadan. Kan? Pasang niat tu. Siapa yang bertemu bulan Ramadan di Mekah, lalu dia berpuasa dan mendirikan salat tarawih dari bulan Ramadan tersebut apa yang mudah, nescaya Allah Ta'ala menulis baginya 100,000 bulan Ramadan di tempat yang lain. Tak sama. Sehari puasa 100,000 bulan puasa, 100,000 puasa di tempat lain. Bayangkan tu. Kan? Dan menulis ganjaran bagi setiap hari dia berpuasa dengan pahala memerdekakan seorang hamba. Bagi setiap malam pahala memerdekakan seorang hamba. Bagi setiap hari seumpama bersedekah anak-anak kuda pada jalan Allah Ta'ala. Bagi setiap hari satu kebaikan dan bagi setiap malam satu kebaikan. Lain. Puasa siang hari, lain pahala dia. Malam pula dia beribadat, lain pula pahala. Digandakan dengan pahala-pahala yang disebutkan tadi. Pasal orang berpusu-pusu nak berpuasa di Mekah Al-Mukarramah, tuan-tuan. Kan? Perintah menjaga lidah dan anggota. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yamu shaumi ahadikum fala yarfus wala yasqab fa inna sabbatun ahadun falyaqul inni shaim." Ini hadis tadi. Jangan kita cakap benda-benda yang koji. Jangan kita cakap benda-benda yang busuk baru kan, buruk dongai, kan? Ya. Sekiranya seorang memaki, maka katalah aku sedang berpuasa, kan? Jaga lidah kita, kan? Yang ke-43, buku surat 43, kemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, tuntutan membanyakkan amal kebajikan. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi bila masuk pada bulan Ramadan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi ni pemurah, ajwadan nas. Bila masuk ya bulan-bulan Ramadan, Nabi lagi kuat pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bulan Ramadan tambah pada kud la ilaha illallah. Kan? Masalah waktu kita ni. Bulan lain elok pula. Kita sedekah bulan Ramadan ni, cukup dah tu Dah berkira-kira. Dah berkira-kira kita pada bulan Ramadan. Jangan tuan-tuan. Kan? Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Lebih pemurah apabila berada dalam bulan Ramadan ketika Jibril alaihi salam datang menemuinya Rasulullah SAW. Wa kana yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin fi min Ramadan fayudarisul Quran. Ni dalil tadarus Quran. Siapa khabar tadarus Quran tak ada dalil? Selopok kan sini kan. Tuan-tuan. Elok dengar rakam ni elok. Kan? Ada orang khabar tadarus dah, tak ada dalil, tak ada hadis. Ni apa benda ni? Ni. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bertemu dengan Sayyidina Jibril tiap-tiap malam pada bulan Ramadan. Nabi sendiri tadarus. Kita tak ada, balik lalap. Apa benda mengabihan boreh kita ni tuan-tuan. Bazir jadi umat Muhammad SAW. Quran langsung kita tak baca bulan Ramadan. Kan? Quran langsung kita tak baca. Ni dalil lah. Nabi tiap-tiap malam bertemu dengan Sayyidina Jibril radhiyallahu taala anhu alaihi salam, fayudarisuhul Quran. Nabi bertadarus Quran dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min rihi mursalah. Maka sememangnya Rasulullah SAW ketika ditemui oleh Jibril alaihi salam lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Dalil.
Mana malam ya? Malam. Itu sunat tadarus malam. Tuan-tuan, kita tengah Zuhur tu memanglah lombi kita tuan-tuan. Dahlah puasa, baik tadarus tengah pagi, tengah Zuhur, baik tadarus tuan-tuan. Malam, lepas tarawih tu, baik. Macam mana Nabi SAW bertadarus dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, sahabat dengar, Zaid bin Sabit ada? Sahabat Nabi dengar, Nabi bertadarus dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Tadarus bukan tadarrus. Betul. Tengok tu, yudarisu, makna Nabi SAW bertadarus Quran. Makna Nabi baca, Jibril dengar. Tuan-tuan, kan? Nabi baca, Sayyidina Jibril alaihi salam dengar. Tuan-tuan. Tu dia. Macam itulah je kita buat konsep dia. Seorang baca, dengar. Bukan ramai-ramai baca, siapa pula dengar? Kan? Larangan berpuasa wisol. Tadarus ni seelok tuan-tuan, kita cari rakan kita. Jangan seorang. Kalau seorang boleh, tak ada masalah dah. Tapi buat sunnah tersebut. Hidupkan 2 orang, 3 orang, 4 orang, buat macam tu. Seelok-elok tuan-tuan. Kan? Habis Ramadan khatam. Kan? Habis 27 Ramadan khatam. Khatmul Quran. 25 Ramadan khatam. Tuan. Larangan berpuasa wisol. Larangan puasa wisol ni makna menyambung puasa kita. Dia tak nak berbuka. Kan? Habis waktu buka dia tak nak makan. Nak jadi wali benar lah sampai malam tu baru, sampai tengah malam baru nak berbuka. Jangan, haram hukum haram. Kita menyerupai agama lain pula. Tak boleh. Kita punya daripada sahur pagi subuh sehinggalah buka maghrib. Itu waktu dia. Tuan? Itu waktu dia. Kan? Tengok hadis muka surat 46 tu. Kan? Hadis muka surat 46 tu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha 'anil wisal. Qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala inni lastu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa. Yang boleh wisal Nabi ya. Dia khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang daripada berpuasa wisal. Mereka berkata, Tuan sendiri puasa wisal. Wahai Rasulullah beritahu, sungguhnya aku tak seperti keadaan kalian. Aku diberi makan dan minum oleh Allah Ta'ala. Nabi lain. Nabi ya puasa wisal. Nabi boleh tawihkan puasa Nabi 3 hari, 4 hari. Betul, tak ada masalah. Kita jangan buat. Nabi tak worry. Sebab apa? Itu khususiat dia. Dia yang bagi kenyang Rasulullah SAW. Dia beri kenyang. Diberinya hilang kehausan oleh Allah Ta'ala. Dia Nabi. Tuan-tuan, kita puasa yang ada pun dah kering dah. Betul, kita nak sambung pula puasa kita sampai ke malam. Haram tuan, tak boleh. Jangan buat tuan kan. Waktu sahur dan keberkatannya. Waktu sahur dan keberkatan dia. 49 tuan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila as-salah qultu kam kana bainal adhan was sahur qala qadru 50 ayah. Ini ada dalil imsak. Ni dalil waktu imsak mana kan? Apa maksud kami pernah bersahur bersama Rasulullah. Setelah itu baginda bangun mengerjakan solat. Aku bertanya, berapa lamakah masa antara waktu azan dan sahur Rasulullah SAW? Zaid menjawab, sekadar membaca 50 ayat Quran. 50 ayat Quran. Makna ada tempoh Rasulullah SAW tersebut kan, daripada waktu sahur dia hingga azan tu dalam masa 50 ayat Quran baca. Mana ada waktu imsak tu. Ada imsak tu kita letak dalam takwim. Kan, ikutlah. Makna sampai waktu imsak tu kita dah selesai dah. Tuan-tuan. Dan kita takhirkan sunat kita melewatkan sahur, menyegerakan berbuka. Ikut sunat tu. Ini sahur pukul 3 pagi. Apa dah tuan-tuan? Awal mana ada tu tak nak sahur siang, malam kau boleh dah makan dah. Budak-budak kita ni, anak muda ni. Kan? Dia malas nak bangun sahur, dia khabar kat mak, kau boleh dah sahur dah. Pukul 1 kedai mamak dah buka dah. Dan ada malas balik sahur. Jangan. Tuan-tuan, ajar nak cucu kita tu bangun sahur. Makan walaupun sebiji tamar. Tuan, makan walaupun sebiji tamar. Kono, barakah. Waktu tu malaikat duyun-duyun datang, kita tak nampak. Kok nampaklah tuan-tuan malaikat sebanyak-banyak tuan-tuan. Ya Allah.
Bertasbih kiri kanan kita kan? Sahur, waktu sahur tersebut tuan-tuan. Pastikan. Kan? Galakan bersegera berbuka dan melewatkan sahur. Surat 52. Kitab ni tuan-tuan, dia menceritakan amalan mengikut pada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi dihimpunkan dalam ni, maka kita amallah apa Nabi buat. Kan? Bersegera berbuka, melewatkan sahur. La yuzalun nas bi khairin ma ajjalu fitr. Sentiasalah manusia itu dalam kebaikan selama mana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Wa akharus sahur, dan selama mereka melewatkan sahur. Kan? Ingat, buka segera. Sahur kita lewatkan sikit. Kan? Tempoh dia iaitu anggaran dia lah dalam 50 ayat Quran tuan-tuan. Lebih kurang dalam 10-15 minit lah tuan-tuan. Sebelum daripada azan subuh tersebut. Okey. Keberkatan berbuka dengan tamar. Ni tuan-tuan. Tamar ni bukan makanan kita. Tamar ni makanan kita tiap hari kita makan. Tak ada. Kau dalam peti ais tu tunggu Ramadan yang akan datang ni baru kita ambil balik. Dalam peti ais tu. Tahu tak tuan-tuan? Kau ada lah tamar tu, dah tumbuh pokok tamar dalam tu dah. Agak lah. Kan? Kita punya ragam. Kan? Ada lagi tamar tahun lepas. Kan kut saya tuan-tuan, la ilaha illallah. Sebab banyak yang orang beri. Tuan-tuan, saya ada tafis, saya bagi tafis tuan-tuan. Nya bagi tamar, nya bagi tamar, nya bagi tamar, nya bagi tamar tuan-tuan. Berkotak-kotak tamar ni tuan-tuan. Dia bukan makanan kita, dia makanan Nabi SAW. Makan berbuka dengan tamar. Keberkatannya ada kat situ. Makan buka dengan tamar. Ini tamar tak ada. Kencing manis. Tak ada kencing manis dah. Kalau makan 2-3 biji. Yang masalah lepas makan tamar tu apa yang tuan-tuan balun lepas tu. Kan? So banyak-banyak dengan bubur dengan pongat dengan apa waktu tu lah keluar atas bulan puasa. Itu yang kencing manis. Takat 2-3 biji kurma berbondo tuan. Kita menggemarkan apa yang Nabi gemar pada bulan Ramadan. Ini buka Nescafe minum dulu. Apa faedah kita ni? Kopi teh tarik, mula-mula teh tarik. La ilaha illallah. Tuan-tuan, mula-mula Nescafe. Jangan tuan-tuan. Tengok hadis ni. Idza aftara ahadukum falyufti ala tamrin fa innahu barakah. Fa illam yajid tamran fal ma' fa inna tahurun. Apabila seorang kamu berbuka puasa, maka hendaklah berbuka dengan tamar, kerana ia adalah berkat. Sekiranya tak didapati tamar, maka berbukalah dengan air, kerana ia adalah suci. Seelok-elok tamar, biar tamar daripada Mekah, Madinah. Dan saya tak berapa cadang kalau tamar yang daripada Iran ni. Akan marah pula orang rakam ni kan. Iran ni negara Syiah, tuan-tuan. Kan? Syiah ni macam-macam lah dia nak buat. Untuk meletakkan kita selaku ahli sunni ni berada sebagai satu penghinaan bagi mereka. Kan? Jadi cari tamar yang selain daripada negara Iran. Tunisia ke, Syria ke, Turki ke, negara-negara ahli sunnah ni tuan-tuan. Negara ahli sunnah ni, Mekah, Madinah ni tuan-tuan kan. Sunat kan? Sunat hukumnya. Mengenai orang berpuasa ketika berbuka dan apa yang harus diucapkan. Inna lis-sha'im inda fitrih la da'watun ma turaddu qala wa sami'tu Abdullah bin yaqul innahu fitri Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in in taghfir li zada fi riwayatin dunubi. Ini doa. Doa ketika mana nak berbuka puasa. Kan? Baca doa ni tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfir li. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampunkan aku. Tuan-tuan, muka surat 59. Kelebihan menjamu orang yang berbuka, makan bersama dan doa untuk orang yang menjamunya. Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrih ghaira annahu la yanqudu min ajri sha'im syai'. Orang yang menjamu orang puasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa yang dijamu dengan sedikit pun. Kan? Ni tuan-tuan boleh bacalah. Kan? Berkaitan tentang kelebihan-kelebihan puasa di akhir itu. Dan saya nak tutup dengan untuk kita tengok pada muka surat 93.
tuntutan pada 10 terakhir Ramadan dan Lailatul Qadar. Kan? Kana Rasulullah sallam idza dakhala ashr syadda mi'dzarah wa ahya lailah wa iqadha ahlah. Nabi SAW bila masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi mengetatkan kainnya. Kan? Mengetatkan kain makna Nabi tak bersama dengan isteri Nabi SAW. Kan? Kemudian wa ahya lailah, Nabi menghidupkan malam. Wa iqadha ahlah, Nabi mengejutkan ahli keluarga Nabi SAW. Kan? Kita itulah kelebihan kita bulan Ramadan ni, ada Lailatul Qadar. Kan? Yang tak ada pada bulan-bulan yang lain, hanya bulan Ramadan saja. Kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Carilah. Kemudian tengok 97 ada Lailatul Qadar dan tanda-tandanya. Baca tuan-tuan. Kan? Hadis Nabi SAW tersebut. Kan? Dan kita bersama-sama berdoa lah. Kan? Mudah-mudahan dapat kita beramal pada Ramadan ni. Muka surat 105. Sikit lagi tuan-tuan. Galakan menghidupkan malam raya, bertakbir pada malam tersebut serta kelebihannya. Ingat tuan-tuan, malam raya ni kata Imam Syafi'i malam mustajab doa. Dahlah tiap-tiap malam Ramadan tu mustajab doa. Malam raya tu tuan-tuan, hiduplah malam tu. Jangan kita fikir dah nak raya tuan-tuan, langsung tak datang surau. Surau hidupkan balik malam takbir rumah ke rumah tu tuan-tuan. Buat rumah ke rumah takbir tu tuan-tuan. Kan? Hidupkan balik. Saya marin kocik-kocik, saya ingat marin ke rumah kedai tu. Surau kita rumah kedai marin. Siapa ada, saya ingat lagi. Dia ada lagi waktu tu. Kan? Sampai ke 2 pagi Cik Den. Leka bertakbir. Ini kita kalau boleh datuk rumah lalap. Puan tu la ilaha illallah saya ni tuan-tuan. Hidupkan balik tuan-tuan. Kan? Sampai ke 2 pagi. Takbir rumah ke rumah. Beriulah kita hidangkan tuan-tuan. Sampai rumah yang terakhir kesian tuan-tuan, tak siapa makan. Dah kenyang masing-masing. Kita pahala itu tuan-tuan, malaikat datang rumah tu malam tu. Berduyun-duyun malaikat datang sebab apa? Bertakbir malam tu kat situ. Tuan-tuan. Faham tuan-tuan? Tayo tak tidak bacalah ni atau saya bagi tuan-tuan kitab ni. Boleh baca tuan-tuan. Baca hadis tu. Man qama lailatal idaini muhtasiban lam yamut qalbahu yauma tamutu qulub. Siapa yang beribadah pada 2 malam raya, iaitu raya Idul Fitri, raya haji tuan-tuan, kerana ingin redha Allah, tidak akan matinya pada hari kebanyakan hati-hati menjadi mati. Tuan-tuan, hati hidup dengan Tuhan. Hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ingat tu. Banyak hadis-hadis tuan-tuan masa malam raya tuan-tuan. Takbir. Zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari raya kamu dengan takbir. Allahu Akbar tu. Tuan-tuan, tak ada nangis tu. Kan? Riang kita hari raya. Hari raya pertama tu, malam raya tu sampai maghrib tu, sampai asar tu. Tuan-tuan, doa mustajab. Tuan-tuan, hidup kan amalan-amalan sunnah. Kita tuan-tuan, malam tu takbir, pagi tu takbir tuan-tuan. Tengah hari takbir, asar takbir. Tuan-tuan, masuk maghrib, kuncilah pintu rumah tuan-tuan tu. Tutup pintu rumah tuan-tuan tu. Tuan-tuan, tutup, tak ada masalah dah. Baik puasa sunat, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, puasa 6. Dah, lepas tu raya balik. Tuan-tuan, kan? Kan marah pula, raya ke-2 dah kunci rumah dah. Tuan-tuan. Macam mana ni? Pandai tuan-tuan lah. Bacalah hadis tu tuan-tuan, kan? Banyak hidup malam raya tu. Surau baik. Kan? Saya tak sampai dah. Kan? Dah kat luar dah. Malam raya tu saya takkan mana saya diam dah waktu tu. Kan? Dah lama saya tak buat dah. Majlis takbir-takbir kat dalam taman Serambau ni tuan-tuan. Kan? Tapi buat tuan-tuan. Buat. Sampai saya mengasuk kecil-kecil marin kat sini tuan-tuan. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga Allah Taala mengurniakan kita kekuatan untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita untuk sama-sama kita beramal pada bulan Ramadan, dan Allah jadikan kita di kalangan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. A'lam. Selamat berpuasa tuan-tuan. Moga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اجعلنا من المتجالسين فيك، واجعلنا من المذهبين فيك، واجعلنا من المتعاونين فيك، واجعلنا من المتباجلين فيك، إنك على كل شيء قدير.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbawna birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من الصائمين في شهر رمضان واجعلنا من المقبولين في شهر رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين وبلغنا في شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم